Wabihi nasta'in billahi ta'ala. Terdapat sebuah negeri di tanah Jawa yakni Jenggala bernama Cempaka Jajar. Rajanya bernama Sri Inu, bergelar Sang Nata. Baginda seorang raja besar mempunyai beratus-ratus hulu balang dan laskar dan banyak negeri di bawah takluk. Di negeri Cempaka Jajar, Baginda membina sebuah taman yang indah di mana ditempatkan segala puteri anak-anak raja jajahan takluk Baginda. Puteri tersebut disuruh bertenun kain oleh permaisuri. Di antara puteri tersebut, salah satu daripadanya bernama Raden Puspa Kencana yang mempunyai rupa paras yang cantik dan tidak tahu asal-usul. Baginda, permaisuri dan juga Sang Nata menggelarnya Ken Tambohan. Ken Tambohan sangat disayangi Baginda dan permaisuri. Ken Tambohan kini berumur 14 tahun. Pada suatu malam, Ken Tambohan bermimpi bulan jatuh ke pangkuannya dan tubuh badannya terang benderang disinari bulan. Di pinggangnya pula berbelit seekor naga. Ken Tambohan menjadi sugul dan tertanya-tanya apakah takdir mimpi tersebut. Baginda tidak tenang sehingga ditenangi oleh kedua orang pengasuhnya, yaitu Ken Tadahan dan Ken Penghibur. Baginda Sang Nata mempunyai seorang putera bernama Raden Inu Kertapati yang juga terkenal dengan nama Raden Inu, Inu Bangsawan dan Raden Menteri. Pada suatu malam, ia bermimpi bulan jatuh ke pangkuannya dan datang seorang raksasa lalu sekonyong-konyong melarikan bulan itu. Ayah dan bondanya berpendapat Raden Inu patut beristri kerana sudah berusia 17 tahun. Permaisuri bertanyakan anak-andanya siapakah pilihannya, namun Raden Inu tidak mencadangkan sesiapa. Patih menasihatkan permaisuri agar meminang puteri Ratu Banjar Kulon yang cantik dan setaraf dengan Raden Inu. Di suatu hari, Raden Inu berburu bersama kedayan-kedayannya ke dalam taman yang dipagari dengan kota batu, tempat terbinanya istana Ken Tambohan itu. Tiada berapa lama berburu, maka ternampaklah olehnya seekor burung serindi. Disumpitnya burung itu dan kena, namun tidak jatuh ke tanah, bahkan terbang ke istana Ken Tambohan bertenun. Maka hairanlah Ken Tadahan dan Ken Perlipur melihat burung itu datang. Mereka cuba menangkap, namun malangnya tiada dapat mereka menangkapnya. Maka nasihatlah mereka kepada Ken Tambohan agar Ken Tambohan mencuba untuk menangkapnya. Dan Ken Tambohan sembari bersetuju lalu bangun berdiri. Burung itu pun melompat perlahan-lahan ke sisinya, maka ditangkap oleh Ken Tambohan burung itu. Setelah itu, Raden Menteri menitahkan pengiringnya yakni Wirawani untuk mencari burung serindit yang baru disumpit tadi. Setelah puas mencari, akhirnya sampailah hamba tersebut di pintu kubah tempat Ken Tambohan bertenun. Hamba tersebut memberitahu Raden Inu tentang apa yang dilihat. Apabila mendengar cerita hambanya, Raden Menteri terus ke pintu kubah. Terpandanglah ia kecantikan Ken Tambohan, lalu terpikatlah dia dengan Ken Tambohan. Wirawani menasihati Raden Inu supaya jangan jatuh cinta dengan Ken Tambohan kerana puteri itu ialah puteri tawanan, takut dimurkai ayahda dan bonda Raden Inu. Namun Raden Inu enggan kembali dan menitahkan pintu kubah dibuka. Takutkan dibunuh oleh Raden Inu, paman penjaga pintu kubah pun membuka pintu kubah tersebut. Raden Menteri masuk ke dalam kubah bertemu dengan Ken Tambohan. Dipegangnya Ken Tambohan yang hendak lari, lalu bertanya kepada Ken Tambohan, "Kemana hendak pergi? Dan jangan takut akan kedatangannya." Raden Menteri juga bertanyakan asal-usul, nama dan apakah nama kain yang ditenun oleh Ken Tambohan. Raden Menteri terpikat dengan Ken Tambohan, lalu memujuk Ken Tambohan dengan pujuk rayu dan cumbu-cumbuan. Namun Ken Tambohan takut untuk menerima Raden Menteri karena takutkan permaisuri murka. Lebih-lebih lagi, Raden Menteri akan ditunangkan dengan puteri Ratu Banjar Kulon. Ken Tambohan menjadi serba salah, namun akhirnya menyerah kepada Raden Menteri. Berkahwinlah mereka tanpa diketahui Baginda Ratu dan permaisuri. Di samping berjalannya waktu, Sang Nata dan isterinya, yaitu permaisuri, menyadari kehilangan anaknya, lalu bertanyakan Wirawani. Di akhirnya, ketahuilah mereka
Raden Menteri telah berkahwin dengan Ken Tambuhan. Perkahwinan itu dipersetujui Sang Nata kerana katanya semua itu atas kehendak Dewata Mulia Raya. Namun Permaisuri menentang dengan alasan Ken Tambuhan itu anak celaka dan anak rampasan. Lagipun jika Raden Menteri menjadi raja, Ken Tambuhan tidak layak menjadi permaisuri karena dia anak jarahan. Permaisuri menjadi geram dan mencari jalan untuk membalas dendam, lebih-lebih lagi apabila Sang Nata memihak kepada anaknya. Di suatu malam, Raden Menteri bermimpi Ken Tambuhan ditangkap harimau lalu gaib ke dalam hutan. Kedua suami isteri itu menangis karena mengetahui alamat mimpi akan berlaku perceraian di antara mereka. Keesokan harinya, Raden Menteri pergi ke istana menghadap Sang Nata, kemudian menghadap bondanya. Permaisuri bertitah kepada Raden Menteri bahawa dia tidak suka perkahwinan Raden Menteri dengan Ken Tambuhan. Kerana Ken Tambuhan anak jarahan, dan sekiranya Raden Menteri menjadi raja, Ken Tambuhan tidak layak menjadi permaisuri. Permaisuri kemudian menitahkan Raden Menteri pergi ke hutan berburu kijang dan pelanduk. Sepeninggalan Raden Menteri pergi berburu, Permaisuri pergi ke istana Ken Tambuhan, memarahi Ken Tambuhan dan menitahkan pelebaya membawa Ken Tambuhan ke dalam hutan untuk dibunuh. Ken Tambuhan dibawa ke hutan bersama dua orang inang pengasuhnya, yakni Ken Tadahan dan Ken Penglipur. Apabila tiba di pohon angsana yang berdekatan pohon cempaka, pelebaya membuka rahsia bahawa dia dititah oleh Permaisuri untuk membunuh Ken Tambuhan kerana bersuamikan Raden Menteri. Ken Tambuhan berpesan supaya pelebaya meletakkan mayatnya di dalam rakit dan ditaburkan bunga cempaka serta bunga angsana. Lalu dihanyutkanlah rakit ke dalam sungai. Pelebaya kemudian menikam Ken Tambuhan dan kedua orang pengasuhnya. Ketika mayat itu dihanyutkan sebagaimana pesanan Ken Tambuhan. Peristiwa itu dilihat oleh dewa-dewa kayangan yang berasa duka cita melihat Ken Tambuhan berserta dayangnya mati dibunuh begitu saja. Semasa Raden Menteri dan pengiringnya mandi di sungai setelah berhenti berburu, mereka melihat sebuah rakit berisi bunga cempaka dan bunga angsana hanyut. Pengiring Raden Menteri berkejar-kejar untuk mengambilnya, namun tiadalah berdaya. Lalu Baginda sendiri turun untuk mengambilnya dan rakit itu datang sendiri kepada Baginda. Maka terkejutlah Baginda apabila mendapati dalam rakit itu isterinya dan dua orang pengasuhnya berada dalam rakit tersebut. Raden Menteri menyesal meninggalkan isterinya, kerana penyesalan itu telahlah dia membunuh dirinya kerana terlalu sedih. Berita kematian Raden Menteri disampaikan kepada Sang Nata. Sang Nata terlalu sedih. Penyiasatan dilakukan oleh Baginda dan akhirnya mengetahui bahawa semuanya berpunca daripada Permaisuri. Permaisuri turut menyesal akan perbuatannya. Sang Nata memarahinya lalu menamparnya. Jenazah Raden Menteri dan Ken Tambuhan diarak lalu ke istana. Sang Nata menghukum Permaisuri tinggal di luar istana untuk menjaga anjing perburuan manakala pelebaya dibunuh serta dibakar rumahnya. Sang Nata berduka cita lalu memohon kepada Dewata Mulia Raya, moga-moga anaknya dihidupkan kembali berdua. Di atas belas kasihan, Betara Guru menitahkan Betara Kala turun ke dunia untuk menghidupkan Raden Menteri dan Ken Tambuhan dengan menyapu kembang Gandapura dan kembang Wijayamala ke tubuh Raden Menteri dan Ken Tambuhan. Maka hiduplah kembali kedua-duanya. Baginda pun mengampunkan dosa Permaisuri. Setelah itu, Betara Kala menghidupkan pula Ken Penglipur dan Ken Tadahan. Di akhir cerita, Sang Nata menabalkan Raden Menteri dan Ken Tambuhan menjadi ratu dan Suri Kuripan menggantikannya.